Assalamualaikum. Saya Dr. Tengku Elmi Azrina binti Tengku Muda daripada Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan berkaitan dengan tajuk tahap kepuasan kerja dan sumbangan motivasi kendiri terhadap kepuasan kerja Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah. Sedikit pengenalan berkaitan dengan kajian. Menurut Sapurasipun 2010, tugas guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa mencakupi pelbagai tugas, iaitu antaranya adalah tugas dari segi akademik, kerjaya, psikososial, keibubapaan dan juga masalah pelajar. Selain daripada itu, mereka juga ditugaskan untuk melaksanakan pelbagai tugas lain seperti kaunseling kelompok dan juga individu, merancang program motivasi dan kemahiran belajar, bengkel dan seminar, lawatan kerjaya dan pelbagai lagi. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, ia menunjukkan bahawa tugas ketua guru bimbingan dan kaunseling lebih mencabar berbanding dengan guru kaunseling biasa kerana perlu memastikan perkhidmatan kaunseling adalah berdasarkan keperluan sekolah dan pada masa yang sama perlu menjaga keharmonian dalam kalangan rakan sejawat di bawah pimpinannya. Tugas tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berkesan seandainya guru bimbingan dan kaunseling mempunyai kecenderungan minat yang mendalam dalam yang membawa kepada perasaan suka dan sayangkan kerjaya yang dimiliki. Menurut Robin 2001 menjelaskan bahawa istilah kepuasan kerja merujuk kepada sikap umum seseorang, individu terhadap pekerjaannya. Manakala menurut Noriah 2005, motivasi kendiri ialah kecenderungan emosi yang membimbing dan memudahkan seseorang untuk mencapai sesuatu matlamat. Saya teruskan pula berkaitan dengan penyataan masalah. Menurut Sapurasipun 2009, profesi perguruan merupakan satu profesi yang sering menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penjawatnya. Begitu juga dengan profesi sebagai guru bimbingan dan kaunseling, di mana turut menerima kesan negatif akibat cabaran permasalahan manusia yang semakin rumit dan kekurangan kecekapan guru kaunseling untuk menangani permasalahan tersebut. Akibat cabaran tersebut menyebabkan ramai guru kaunseling terpaksa berdepan dengan isu persekitaran kerja yang melibatkan kecekapan diri, kejelasan peranan, pentadbiran, rakan sekerja, kerana pelajar dan juga ibu bapa. Jadi, pelbagai isu tersebut akan beri kesan kepada personaliti dan prestasi perkhidmatan cemerlang kaunseling. Berdasarkan kajian lepas, ianya memberi gambaran tentang kepentingan kepuasan kerja guru bimbingan dan kaunseling, dan hasil kajian mereka menunjukkan bahawa kepuasan kerja guru kaunseling adalah pada tahap yang sederhana dan ini akan menimbulkan masalah kerana keberkesanan dan juga produktiviti kerja sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Beberapa pengkaji lain turut mengupas berkaitan isu ketidakpuasan kerja dalam kalangan guru kaunseling dan ini dapat dilihat daripada kajian Nur Azian yang mendapati tahap kepuasan kerja guru kaunseling di Johor adalah pada peringkat yang sederhana. Seterusnya, berkaitan dengan tujuan kajian, kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji tahap kepuasan kerja Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Selangor, dan yang kedua, mengenal pasti komponen motivasi kendiri yang menyumbang kepuasan kerja Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Selangor. Dari segi metodologi, untuk reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data menggunakan perisian SPSS. Version 20 menggunakan instrumen kepuasan kerja Job Descriptive Index iaitu JDI oleh Smith 1985 dan juga daripada Iskandar 2008. Dan bagi instrumen kajian ini menggunakan instrumen kepuasan kerja JDI yang dibina oleh Smith yang mengandungi 30 item yang mengukur 6 komponen kepuasan kerja pada skala Likert 5 mata. 6 komponen tersebut ialah situasi pekerjaan sekarang, rakan sekerja, gaji, peluang kenaikan pangkat, penyeliaan dan pekerjaan sampingan.
Instrumen ini telah dijalankan ujian rintis sekali lagi dalam kalangan ketua guru bimbingan dan kaunseling dan hasil nilai Cronbach Alpha yang diperolehi adalah 0.753. Dari segi subjek kajian ini terdiri daripada 168 ketua guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah harian di Selangor menggunakan kaedah persampalan rawak mudah. Dan analisis data, data-data yang diperolehi telah dianalisis berdasarkan tujuan dan hipotesis kajian. Statistik deskriptif, min dan peratusan digunakan untuk melihat tahap kepuasan kerja ketua guru bimbingan dan kaunseling di Selangor, manakala analisis regresi berganda digunakan untuk melihat sumbangan motivasi kendiri terhadap kepuasan kerja dalam kalangan ketua guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah. Hasil kajian berdasarkan kajian tersebut dan analisis yang telah dibuat, dapatan kajian menunjukkan bagi objektif kajian yang pertama iaitu tahap kepuasan kerja yang menunjukkan bahawa situasi pekerjaan sekarang dan juga rakan sekerja menunjukkan di tahap yang tinggi, manakala untuk gaji dan peluang kenaikan pangkat dan penyeliaan di tahap sederhana, manakala pekerjaan sampingan adalah di tahap yang rendah. Komponen yang menunjukkan tahap kepuasan yang tinggi adalah melebihi 81% adalah situasi pekerjaan sekarang dan rakan sekerja. Komponen gaji, peluang kenaikan pangkat dan penyeliaan berada pada tahap sederhana iaitu 61 hingga 80%, manakala komponen pekerjaan sampingan berada di tahap rendah iaitu kurang daripada 60%. Komponen situasi pekerjaan sekarang menunjukkan tahap yang paling tinggi berbanding dengan komponen-komponen yang lain. Dapatan kajian seterusnya dari segi mengenal pasti komponen motivasi kendiri yang menyumbang kepada kepuasan kerja ketua guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di Selangor pula menunjukkan bahawa komponen motivasi kendiri menjadi peramal terhadap varian kepuasan kerja. Faktor ini menyumbang sebanyak 5.90% varian terhadap kepuasan kerja ketua guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di Selangor. Ini menunjukkan bahawa motivasi kendiri dalam komponen kecerdasan emosi merupakan faktor yang menyumbang kepada kepuasan kerja ketua guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah. Berdasarkan kepada nilai beta, kesimpulan yang dapat dilihat daripada hasil dapatan regresi adalah apabila faktor motivasi kendiri meningkat seunit, maka skor kepuasan kerja akan meningkat sebanyak 25 unit. Dari segi perbincangan, hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhan tahap kepuasan kerja dalam kalangan ketua guru bimbingan dan kaunseling adalah pada tahap yang sederhana. Hasil kajian tersebut memberi kesan kepada perkhidmatan kaunseling. Ini kerana sebagai guru kaunseling, lebih-lebih lagi sebagai ketua, mereka perlu mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi. Dan hasil kajian tersebut mendapati mempunyai persamaan dengan beberapa pengkajian lain yang menunjukkan bahawa ramai kalangan guru gagal menikmati kepuasan kerja yang tinggi. Hal ini akan beri kesan kepada penurunan dan kualiti kehidupan guru dan tahap profesional guru itu sendiri. Dan analisis berdasarkan komponen juga menunjukkan hanya komponen situasi pekerjaan sekarang dan rakan sekerja menunjukkan tahap yang tinggi, dan ini jelas menunjukkan bahawa ketua guru kaunseling mempunyai persepsi yang positif terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hasil kajian ini dapat diselari dengan kajian dijalankan oleh Abidah, Siddiq dan Mizan 2006. Beberapa komponen menunjukkan tahap kepuasan kerja yang sederhana iaitu gaji, peluang kenaikan pangkat dan juga penyeliaan. Hasil berkaitan dengan gaji dan peluang kenaikan pangkat dapat diselari dengan kajian Junaidah dan Nik Rosila, dan dari segi aspek penyeliaan daripada pihak atasan atau pengetua pula dapat diselari dengan kajian Abdul Qudus 2000 yang menunjukkan bahawa antara faktor yang menyebabkan guru tidak puas hati dengan profesi perguruan adalah penyeliaan. Salah satu komponen yang menunjukkan tahap yang rendah adalah komponen pekerjaan sampingan, yang mana ketua guru kaunseling merasa tidak selesa apabila terpaksa menjalankan tugas-tugas kaunseling di rumah akibat kekangan masa dan sebagainya. So, dari segi kesimpulan, melihat kepada tahap kepuasan kerja yang secara keseluruhannya berada di peringkat sederhana menunjukkan bahawa aspek kepuasan kerja perlu dititik beratkan dalam kalangan ketua guru bimbingan dan kaunseling. Ini kerana tanpa kepuasan kerja yang rendah akan menimbulkan kecenderungan guru bimbingan dan kaunseling mencipta pelbagai
alasan untuk tidak menjalankan aktiviti bimbingan dan kaunseling. Selain daripada itu, perasaan tidak puas hati terhadap pekerjaan yang diceburi menyebabkan kecenderungan guru bimbingan dan kaunseling untuk memilih untuk berhenti kerja atau memilih untuk melakukan tugas mengajar berbanding melaksanakan perkhidmatan kaunseling. Situasi tersebut dapat dibuktikan melalui kajian Cik Supeni 2000 yang mendapati bahawa terdapat guru bimbingan dan kaunseling yang bersedia melepaskan jawatan untuk bertugas sebagai ketua.